Selamat pagi, saya ucapkan kepada Puan Samir. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian iaitu RPH tahun 1. Okay, mata pelajarannya adalah pendidikan jasmani kelas tahun 1. Bilangan murid adalah 24 orang. Okay, tarikh bagi rancangan pengajaran harian ini merupakan 19 Mac 2021 iaitu Isnin. 4 adalah gelanggang sekolah. Okay, masa 8.30 hingga 9 pagi, itu selama 30 menit. Oke, tajuk RPH yang telah saya buat adalah pergerakan asas, yaitu kemahiran lokomotor. Standard kandungan yaitu 3.2, yaitu berkebolehan melakukan pergerakan lokomotor. Manakala standard pembelajaran RPH ialah 1.2.1, yaitu melakukan pergerakan berjalan, berlari, melompat sebelah kaki, yaitu hopping, mencongklang, yaitu galloping, menggelongsor, melonjak, dan berskip. Oke, yang kedua adalah 1.2.3, yaitu melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah, laluan, dan kelajuan dengan rakan dan alatan. Yang ketiga adalah 2.2.2, yaitu mengenal pasti kedudukan anggota badan semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Seterusnya adalah standar prestasi, yaitu tahap penguasaan, yaitu tahap 4, di mana murid boleh melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah, laluan, dan kelajuan dengan rekan dan alatan. Manakala hasil pembelajaran pada akhir sesi pengajaran dan pemudahcaraan murid dapat, yaitu dari segi psikomotor, murid dapat mempamerkan satu contoh kemahiran lokomotor seperti berjalan pantas, mencongklang, berskip, berlari pantas, dan melompat sebanyak 5 kali dalam jangka masa 12 menit dengan lakuan yang betul. Itu adalah merupakan tahap penguasaan 4. Terusnya adalah kognitif, yaitu murid membuat perkaitan dan menjelaskan bagaimana aktiviti seperti berjalan pantas, melompat, dan sebagainya adalah merupakan satu kemahiran lokomotor. Ini adalah merupakan tahap penguasaan 5. Manakala bagi efektif pula ialah murid dapat menerima cabaran dengan penuh yakin dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti bersama rakan-rakan. Itu merupakan tahap penguasaan yang ke-6. Oke, seterusnya adalah elemen merentas kurikulum, yaitu kreativiti berkaitan dengan elemen persekitaran dalam menggalakkan idea kreatif murid. Manakala kemahiran berfikir pula ialah murid boleh membuat perkaitan bagaimana lakuan motor dapat dilaksanakan dalam kehidupan seharian mereka. Manakala pengalaman sedia ada, yaitu murid-murid pernah melakukan kemahiran seperti berjalan pantas, berlari anak, berskip, mencongklang, dan melompat pada waktu lapang ataupun pada waktu di mana mereka melakukan suatu permainan dan sebagainya. Oke, seterusnya adalah penerapan nilai, yaitu murid sanggup menerima cabaran berkeyakinan diri dan keseronokan bermain. Manakala bagi penggabung jalinan pula ialah dalam sains dan matematik. Oke, bahan bantu belajar yang digunakan adalah whistle 1, kon 12, dan gelong 5. Oke, penilaian PDPC yang dilakukan oleh guru adalah senarai semak, yaitu rekod prestasi murid, dan lembaran kerja, yaitu latihan uji minda. Ini adalah merupakan rancangan pengajaran yang telah saya hasilkan, yaitu bagi permulaan, yaitu selama 5 menit. Aktiviti memanaskan badan, itu yang pertama adalah tikus masuk lubang, di mana murid bebas bergerak dalam kawasan yang ditanda. Penggunaan ruang yang maksimum, murid yang menjadi tikus diletakkan berpasangan di dalam gelong, manakala murid yang menjadi kucing perlu mengejar tikus. Ini bermaksud murid yang menjadi kucing itu berada di luar gelong. Oke, selanjutnya ada murid yang menjadi tikus perlu berlari masuk lubang demi menyelamatkan diri, manakala pasangan yang dimasuki tikus perlu keluar mencari lubang yang lain.
Sekiranya kucing berjaya menangkap tikus, mereka akan bertukar peranan. Oke, di sini apabila kucing itu berjaya menangkap tikus, ini bermakna kucing akan menjadi tikus dan tikus akan menjadi kucing, di mana mereka akan bertukar tempat lah. Oke, sekiranya kedua-dua pasangan tikus keluar lubang, salah seorang akan menjadi kucing. Oke, yang kedua adalah guru memperkenalkan tajuk atau kemahiran yang akan dipelajari pada hari tersebut. Oke, seterusnya adalah fokus pembelajaran, di mana meningkatkan kadar nadi dan suhu badan, yaitu meregang otot di bahagian kepala, badan, dan kaki untuk mengelakkan berlakunya barang kecederaan yang tidak diingini. Oke, seterusnya adalah strategi PDPC, yaitu ini adalah merupakan kosan guru dan murid. Oke, di mana kita dapat tengok murid yang menjadi tikus berada di dalam gelong dan murid yang menjadi kucing berada di luar gelong. Oke, raja satu adalah merupakan aktiviti ragangan. Ini adalah petunjuk kon, murid, dan guru. Oke, alatan yang digunakan adalah 4 kon, 4 biji gelong. Oke, seterusnya adalah perkembangan, yaitu selama 12 menit. Aktiviti yang pertama adalah melakukan lokomotor dan bukan lokomotor secara individu. Itu lokomotor seperti melompat, berlari, berjalan. Oke, lokomotor melompat itu murid berdiri tegak dengan sokongan 2 kaki, kemudian melompat ke dalam gelong pada jarak yang ditetapkan. Yang kedua adalah berlari, murid berdiri di garisan yang ditetapkan. Kemudian berlari pada jarak yang ditetapkan. Untuk murid berlari pada jarak yang ditetapkan. Oke, yang ketiga adalah berjalan. Berjalan pada jarak yang ditetapkan, di mana murid perlu berjalan pada jarak yang telah ditetapkan oleh guru. Contohnya 1 meter ke 5 meter ke macam itulah. Oke, aktiviti kedua pula ialah melakukan lakuan motor berpasangan, di mana murid mengaplikasikan pergerakan seperti di atas secara berpasangan. Oke, sebanyak 2 kali ulangan dilakukan oleh murid. Itu guru bertanya siapa sanggup menerima cabaran untuk melakukan sekali lagi ulangan, di mana guru itu mencari random person yang nak melakukan aktiviti yang ditunjukkan tadi semula lah. Oke, seterusnya guru membimbing murid melakukan aktiviti lakukan motor dengan betul. Sini guru mendemonstrasikan terlebih dahulu aktiviti yang akan mereka lakukan. Nah, kalau fokus pembelajaran bagi perkembangan ialah melakukan kemahiran lokomotor seperti berlari bebas, berlari anak, dan melompat sebanyak 5 kali dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Yang kedua, boleh mengenal pasti ciri-ciri kemahiran lokomotor yang boleh meningkatkan kemahiran semasa melakukan aktiviti. Manakala yang ketiga adalah menerima cabaran dengan penuh yakin dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Bagi aktiviti kedua pula, melakukan kemahiran lokomotor seperti berjalan bebas, berlari anak, dan melompat sebanyak 2 kali dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Terusnya, murid boleh mengenal pasti ciri-ciri kemahiran lokomotor semasa melakukan aktiviti. Yang terakhir adalah murid menerima cabaran dengan penuh yakin dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Ini adalah strategi PDPC, yaitu kosan guru dan murid, di mana murid berlari bebas. Yang ketiga adalah murid melompat masuk dan keluar gelong. Yang keempat adalah berjalan mengelilingi gelong. Ini adalah contoh susunan bagi aktiviti yang mereka akan lakukan. Okay. Catatan, alatan yang digunakan adalah kon sebanyak 8, gelong rotan sebanyak 9. Manakala kebolehan adalah membanding beza atau membuat berkaitan dengan aktiviti yang dilakukan. Seterusnya adalah nilai dan sikap, itu sanggup menerima cabaran dan yakin diri dan berasa seronok melakukan aktiviti yang dilakukan. Oke, ini adalah merupakan alatan untuk aktiviti kedua, itu kon sebanyak 10, kad imbas 5. Manakala kebolehan adalah membanding beza atau membuat
berkaitan, manakala nilai dan sikap adalah sanggup menerima cabaran dan yakin diri dalam melakukan aktiviti yang disuruh. Kemudian adalah aktiviti kemuncak, itu selama 10 menit. Itu permainan kecil di mana murid perlu membuat persembahan lakuan motor berirama. Okay. Murid perlu aplikasi kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor. Kemudian murid menggunakan kemahiran yang baru dipelajari dalam persembahan. Terusnya murid melakukan aktiviti secara seronok dan aktiviti ini boleh meningkatkan kreativiti murid. Okay, langkah permainan kecil ini adalah murid berada dalam gelong masing-masing. So, apabila guru memainkan muzik, murid perlu bergerak masuk ke gelong lain. Oke, seterusnya guru akan memberitahu kemahiran yang perlu dilakukan oleh murid apabila muzik berhenti. Dan seterusnya guru memberhentikan muzik dan menilai kemahiran yang dilakukan oleh murid. Fokus pembelajaran bagi aktiviti kemuncak pula ialah memperkukuhkan dan mengaplikasikan kemahiran yang telah dipelajari. Kemudian menyahut cabaran dalam kumpulan dan seronok untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ini adalah merupakan strategi PDPC bagi aktiviti kemuncak, itu pasang murid dan guru, di mana murid berada dalam gelong. Raja 4 adalah merupakan lakuan motor berirama. Ini adalah petunjuk. Catatan. Alatan yang digunakan adalah kon sebanyak 4 biji kon, gelong rotan sebanyak 8 biji. Terus itu nilai dan sikap adalah murid sanggup menerima cabaran dan yakin diri dan berasa seronok dalam melakukan aktiviti. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu selama 3 menit. Di mana murid melakukan aktiviti menyejukkan badan dan guru membuat rumusan PDBC. Itu rumusan kognitif dan psikomotor, rumusan efektif, dan kerja susulan. Guru bersoal jawab mengenai aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut. Selain itu, guru juga memberi pujian kepada semua murid yang melakukan aktiviti dengan menyuruh murid menepuk tangan beramai-ramai. Seterusnya, guru memberikan soalan kepada murid. Contoh soalan, apakah kemahiran lokomotor yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita? Oke, 2.3 pula adalah pengukuhan efektif, di mana guru mengucapkan terima kasih kepada murid di atas kerjasama dan sikap positif yang ditunjukkan sepanjang melakukan aktiviti. Seterusnya adalah fokus pembelajaran. Dengan bimbingan guru, murid dapat melakukan aktiviti cooling down dengan betul. Kemudian murid membuat demonstrasi pergerakan lokomotor yang betul, jalan bersikap, berskip, berlari, dan melompat di hadapan guru dan rekan-rekan. Oke, cadangan jawaban bagi soalan yang diberikan adalah lokomotor yang diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita adalah berjalan, berlari, dan banyak lagi. Oke, yang ketiga adalah guru mengucapkan tahniah kepada murid yang sanggup menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti bersama rekan. Ini adalah merupakan strategi PDPC yang telah dihasilkan pasang guru dan murid. Ini adalah murid melakukan aktiviti penindang, ini adalah petunjuk kon murid dan guru. Oke, catatan dia adalah menggunakan 4 biji kon. Manakala kebolehan pula adalah membanding, beza, dan membuat perkaitan. Bagi nilai dan sikap pula, murid dapat bekerja sama, berani, dan yakin diri dalam melakukan aktiviti. Oke, cara pengajaran bagi RPS ini saya menggunakan set induksi untuk mengajar pelajar. Saja daripada saya, sekian, terima kasih.